Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam tadi kita diberikan berita bahawa United Kingdom ataupun berita mendapat Perdana Menteri yang baru. Liz Truss merupakan calon Tory yang mendapat undi terbanyak dalam konvensyen Parti Konservatif atau parti beliau, mengalahkan Menteri Kewangan ataupun mantan Menteri Kewangan Rishi Sunak dengan memperolehi lebih daripada 81,326 undi. Jadi ini merupakan calon Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri United Kingdom Britain yang ketiga datang daripada golongan wanita. Dan pastinya Liz Truss merupakan bukan orang baru dalam kabinet Tory. Beliau pernah berkhidmat di bawah 3 ataupun 4 Perdana Menteri sebelum ini, dan pada ketika ini untuk menjadi seorang Perdana Menteri Britain bukan calang-calang cabaran yang akan beliau hadapi. Jadi untuk meraihkan bagaimana pandangan dunia dan juga pandangan Malaysia juga terhadap pelantikan Liz Truss sebagai Perdana Menteri Britain ini, saya bersama dengan Amir Farid Rahim, tidak asing lagi di Astro ni. Rakan saya pernah menemu bual beberapa bulan dahulu di atas gunung di Switzerland, tetapi hari ini turun ke bawah semula. Jadi Amir, sebagai reaksi Amir melihat politik Britain secara dekat post Brexit ataupun pra-Brexit, dan sekarang United Kingdom juga seolah-olah macam Malaysia jugalah, politiknya sentiasa bergolak saban hari. Jadi reaksi awal. Reaksi awal, terima kasih Haji Nazri. Sememangnya kita di Malaysia ini mengikuti perkembangan politik di negara UK dengan begitu dekat sekali. Ramai sekali rakyat Malaysia yang sering berkunjung ke kota Macam London. pergi Mekah. Yalah, second Mekah untuk orang Malaysia. Jadi jika kita melihat pasca Brexit dan juga pasca COVID, sememangnya berlaku pergolakan kepimpinan di dalam Parti Konservatif, dan walaupun mantan Perdana Menteri Boris Johnson mendapat mandat yang besar, yang selesa setelah pilihan raya tahun 2019, namun beberapa misstep, masalah yang beliau timbulkan sendiri telah membangkitkan isu-isu double standard di dalam pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh beliau, dan ini telah akhirnya membuka ruang kepada beliau untuk dijatuhkan dan Perdana Menteri yang baru dipimpin. Sememangnya Liz Truss ini satu nama yang sudah lama di dalam Parti Konservatif, namun demikian nama beliau tidaklah begitu dikenali di luar parti. Ini terbukti apabila dalam 7 minggu kempen pemilihan parti peringkat kedua antara Liz Truss dan Rishi Sunak, kita dapat melihat bahawa di rata-rata polling, Rishi Sunak itu di luar Parti Konservatif lebih dikenali, lebih popular di seluruh negara. Namun demikian, Liz Truss merupakan seorang yang seperti saya katakan tidak asing lagi dalam Parti Konservatif, dan akhirnya beliau telah membuktikan bahawa beliau mampu memenangi pemilihan parti tersebut. Dan apa yang menarik sekali, jika kita ingat terakhir sewaktu Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan beliau akan meletakkan jawatan, Liz Truss berada di rantau ini. Beliau berada di Jakarta pada waktu itu untuk mesyuarat foreign ministers, menteri luar untuk G20, dan pada waktu itu Liz Truss mengumumkan bahawa beliau terpaksa pulang awal kerana harus berkempen, dan tahniahlah diucapkan kepada Liz Truss kerana akhirnya telah berjaya menjadi Perdana Menteri yang baru. Jadi Liz Truss mewarisi satu pentadbiran yang bergolak. Walaupun Tory di bawah pimpinan Perdana Menteri Boris Johnson menang besar pada pilihan raya 2019, tetapi tidak lama selepas itu berlakunya COVID, dan kita tahu isu COVID menjadi isu besar sepanjang 2 tahun pentadbiran Boris Johnson, dan banyak salah guna kuasa dan double standard seperti mana Amir katakan tadi. Dan selepas itu pada awal 2022 kita lihat berlakunya peperangan antara Rusia dan juga Ukraine, sekali lagi memberi satu cabaran kepada polisi dasar luar Boris Johnson, dan akhirnya beliau tidak dapat menahan untuk meletakkan jawatan. Jadi situasi Liz Truss dibayangi dengan pentadbiran Tory yang penuh
pergolakan walaupun menang besar pada 2019. Tetapi adakah isu dalaman UK ataupun Britain itu menjadi satu cabaran paling besar sebenarnya, iaitu isu inflasi, isu tenaga yang begitu mencanak naik dan sebagainya. Pandangan Amir? Betul. Kalau kita lihat, saya juga sendiri ke UK bulan 3 tahun ni, dan bercakap dengan pelajar-pelajar Malaysia di sana, ramai yang mengeluh tentang harga kos energi, tenaga, utilities yang begitu tinggi sekali. Dan jika kita melihat pada anggaran unjuran kadar inflasi UK pada tahun ini sekitar 8 hingga 9%, dan majoritinya dipacu, peningkatan harga dipacu oleh kenaikan harga tenaga, energi. Jadi untuk Liz Truss, pentadbiran Liz Truss yang akan membentuk kabinet dalam beberapa hari ini, they have their work cut out for them. Mereka harus fokus dalam mengeluarkan package rangsangan atau package intervensi, package bantuan untuk membantu rakyat di UK untuk menangani masalah kos harga barang yang tinggi, terutamanya kos tenaga. Kerana sekarang sudah bulan September, sudah mahu masuk ke musim sejuk. Jadi bila musim sejuk ni, harga tenaga, energy prices itu sentiasa meningkat kerana penggunaan yang tinggi. Jadi dianggarkan bahawa subsidi yang besar, sama juga seperti kita di Malaysia, kita juga berhadapan isu, kerajaan berhadapan dengan isu subsidi yang mencanak naik kerana harga minyak yang tinggi. Jadi kita sendiri membayar sekitar 80 bilion ringgit. Di UK dianggarkan bahawa Liz Truss dan pentadbiran seterusnya ini terpaksa membelanjakan hampir 100 bilion pounds dalam anggaran. Mungkin sedikit kurang, tapi unjuran awal package yang perlu dikeluarkan oleh kerajaan adalah sekitar 100 bilion. Ya, adakah masa menyebelahi Liz Truss dalam isu menangani cost of living? Saya baca satu artikel di Financial Times, kalau tak silap saya, in op-ed, berkata bahawa Liz Truss has to be a great prime minister in order to be a good one. Kerana masalah hanya terlalu besar yang dihadapi oleh beliau. Dan bukan sahaja isu seperti yang dikatakan oleh yang kita bincangkan tadi tentang isu tenaga, tapi betul juga tentang isu kepimpinan. Hala tuju UK ini di pentas global. Kalau kita lihat banyak pentunjuk-pentunjuk indikator ekonomi yang menunjukkan kuasa UK itu dari segi soft powernya, dari segi kuasa ekonominya sudah relatif berkurang. India has overtaken UK in terms of size of the economy. UK bukan lagi di dalam top 5 kuasa ekonomi dunia. Jadi bagaimana untuk membangunkan, mengembalikan kegemilangan UK itu di pentas dunia, pertama. Kedua, bagaimana mahu meneruskan bagaimana posisi kepimpinan tentang isu Ukraine dan Rusia. Kerana Liz Truss harus mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Boris Johnson itu. Boris Johnson memang vokal dan memang kelihatan berani dalam menyuarakan pandangan yang lebih pro Ukraine dalam isu Ukraine-Rusia. Jadi ini Liz Truss perlu memastikan bahawa kelantangan ini mampu diteruskan, kerana di sebalik sanction yang ditetapkan oleh UK terhadap Rusia misalnya, kita juga tahu bahawa Rusia adalah pemain penting dalam ekonomi UK. Ya, kalau kita sentuh sikit tentang isu dasar luar UK dalam setahun 2 tahun di bawah Boris Johnson, ia bukan hanya terselah dengan bagaimana Boris menggunakan kuasa sebagai kuasa besar dunia sebelum ini untuk menyokong Ukraine atas dasar mereka tidak mahu apa yang digelarkan empire ataupun satu grand design oleh Putin. Jadi adakah Liz Truss akan mengikuti cara demikian dengan
memberikan sokongan moral dan juga bantuan ketenteraan, dan sedangkan kita tahu UK amat memerlukan bantuan segera untuk rakyat mereka sendiri berhadapan dengan kos hari hidup dan juga untuk membayar utility dan sebagainya. Adakah dasar Boris Johnson akan diteruskan oleh Liz Truss dalam masa terdekat ini? Inilah dilema antara masalah domestik dan juga hubungan antarabangsa. Tetapi jika kita lihat kaji latar belakang Liz Truss ini, sebelum ini beliau merupakan Menteri Luar dan sebelumnya Menteri Perdagangan Antarabangsa. Dan memang diketahui sebagai seorang yang setia juga kepada Boris Johnson. Ya. Jadi saya rasa tidak akan ada perubahan yang besar dalam segi posisi sokongan UK di dalam peperangan Ukraine-Rusia ini, tetapi keunikan Boris Johnson itu dia bold dan dia bercakap apa saja yang dia mahukan. Jadi mungkin saya rasa Liz Truss akan lebih berhati-hati dan lebih berdiplomasi. Ini pendapat saya lah dari awal. Di mana titik tengah untuk kita lihat? Kerana jika dalam kek ekonomi ataupun kuasa ekonomi UK sudah jatuh di bawah India, pastinya UK tidak mahu lebih jatuh selepas isu Ukraine, isu Brexit dan sekarang isu bekalan tenaga yang terpaksa dihadapi oleh UK akibat peperangan antara Ukraine dan juga Rusia. Jadi dan jiran pun tak berapa sihat juga dengan Perancis dan sebagainya kan. Isu berkaitan dengan hubungan dengan Macron. Jadi di mana titik tengah untuk berhadapan dengan rakyatnya untuk pastinya 2 tahun lagi untuk pilihan raya seterusnya, dan dalam masa yang sama untuk menaikkan imej UK sebagai satu kuasa yang perlu disegani, sama ada dari aspek dasar luar ataupun dari aspek ekonomi. Saya rasa ada beberapa dasar aspek yang boleh dilihat oleh pentadbiran Liz Truss yang baru ini. Pertama sekali, mereka harus lebih agresif untuk mempromosikan UK dan hubungan UK secara bilateral dan multilateral dengan beberapa negara yang secara tradisionalnya dekat dengan UK. Ya. Jadi contohnya negara-negara Commonwealth. Jadi pada pendapat saya, dan saya rasa seharusnya kerajaan UK tidak disengage from the world. Memang masalah dalaman itu besar, tapi masalah dalaman juga boleh diselesaikan jika you project a strong power globally. Jadi, dan saya memahami Liz Truss sebelum ni ialah Menteri Perdagangan, jadi Menteri Perdagangan Antarabangsa. Jadi saya yakin bahawa beliau akan terus menumpukan usaha untuk memastikan projection of UK power and not penurunan, decline. UK decline itu berada pada satu naratif global yang lebih konsisten. Okay, kalau kita lihat latar Liz Truss, dia bukan orang baru dalam Tory ataupun dalam parti beliau sendiri, iaitu konservatif, dan berada di kabinet sejak zaman David Cameron. Tetapi kita lihat latarnya, saya pun baru selidiki, beliau merupakan pendukung Lib Dem masa ketika aktif sebagai mahasiswa di Oxford. Jadi untuk melihat sosok ini berada di satu kepimpinan tertinggi Britain, dan kita akan membandingkan dengan Margaret Thatcher dan juga Theresa May. Jadi adakah Liz Truss ini akan selesa dibandingkan dua successors konservatif? Ya, Haji, saya sendiri juga membaca beberapa kali sebenarnya Liz Truss berkata bahawa beliau adalah pewaris Margaret Thatcher. Ya. Jadi kerana itu, dan sebagai parti konservatif berhaluan kanan, antara pegangan-pegangan ideologi konservatif ini, pertama, tidak mahukan intervensi kerajaan yang besar. Kedua, sentiasa mahukan cukai yang lebih rendah. Ya. Jadi seperti yang kita sudah dengar juga dalam kempen Liz Truss 7 minggu kebelakangan ini, beliau menjanjikan bahawa akan diperhebatkan lagi pengurangan cukai untuk memastikan bahawa ekonomi dapat berkembang. Ini menarik sekali kerana secara ideologinya Parti Konservatif itu lebih suka a smaller government. Tetapi
masa yang sekarang ini di mana-mana saja di dunia, kerana isu pertama kita baru beralih kepada proses pemulihan, recovery selepas COVID-19. Di mana-mana, bukan saja di Malaysia, di mana-mana negara di dunia. Selepas itu dihimpit pula dengan masalah inflasi. Jadi, jika rakyat tidak dibantu oleh kerajaan sekarang, jika kerajaan tidak membuat intervensi langsung kepada rakyat, apa yang kita sifatkan, yang kita katakan sebagai lost years, 2 tahun hilang COVID ini mungkin menjadi dekad yang hilang, lost decade. Jadi inilah di mana peranan kerajaan itu penting, menyimbangi tuntutan ideologi yang tidak mahukan big government, big spending, government intervention, tetapi pada masa yang sama memastikan prospek negara bergerak ke hadapan itu dan menjamin kesejahteraan rakyat terbela. Jadi ini dilema serata dunia di mana-mana negara sekarang sekalipun. Ya. Bukan itu saja dari aspek ekonomi dan juga dasar polisi luar yang dilihat akan menjadi satu cabaran selain daripada rakan dengan EU untuk memastikan EU memberi amaran kepada Liz Truss jangan ubah-ubah apa-apa lagi tentang Brexit ini kerana mereka sudah masak dengan perangai Boris Johnson sebelum ini. Itu satu. Keduanya berkaitan dengan apa yang berlaku baru-baru ini dan sejak beberapa tahun termasuk COVID, apabila UK semakin panas, heat wave dan gelombang haba termasuk di London ataupun di sekitar Scotland dan juga Wales. Ini merupakan satu cabaran untuk bergerak ke hadapan menuju pilihan raya juga. Kerana mana-mana kerajaan yang tidak melihat isu perubahan iklim, mereka akan dihukum. Jadi pandangan Amir yang ulang-alik juga ke London, ke UK, melihat situasi orang tak boleh katakan London weather dah ni mau. Dia makin panas dan sebagainya. Betul, jika kita baca di akhbar tentang heat stroke masa musim panas kemarin, beberapa bulan kebelakangan ini, memang jelas masalah berkenaan dengan perubahan iklim itu menghimpit mana-mana negara di dunia dan UK tidak terkecuali. Jadi di sini di mana Liz Truss yang mempunyai latar belakang environment dalam kabinet David Cameron kalau tidak silap saya, harus memainkan peranan yang lebih besar. UK boleh memainkan peranan sebagai thought leader, advocate kepada gerakan untuk memastikan bahawa ESG itu terutamanya pada sustainability, kelestarian menjadi satu dasar yang penting dan mereka boleh mempelopori kerana UK mempunyai soft power juga kerana hubungan tradisi dengan negara-negara sebelum ini, banyak negara di dunia, dan kita tahu keluarga diraja UK juga pro sustainability. Jadi soft power ini harus digarap dan digunakan dan kerajaan UK boleh memainkan peranan sebagai pelopor advokat yang bersuara lantang di peringkat dunia dalam kepimpinan thought leadership, especially dalam ESG. Dan saya rasa Liz Truss sedar akan hakikat ini dan pasti kalau UK yang mengetuai alliance on ESG misalnya, ia mungkin akan melibatkan lebih banyak negara yang committed terhadap isu-isu kelestarian. Ya, apakah polisi-polisi yang melibatkan kelestarian ini yang perlu dilakarkan ataupun dilaksanakan segera oleh Liz Truss yang Amir rasa perlu atau mungkin tidak popular, misalnya penggunaan kereta elektrik? Penggunaan kereta elektrik, investment in any green technology. Teknologi hijau itu penting kerana masalah tenaga pada hari ini, kos tenaga, jika ada alternatif yang baik dibangunkan dan insentif yang bagus diberikan untuk pengaplikasian teknologi hijau, saya rasa ini mampu menjadi salah satu sektor yang akan membuka potensi yang luar biasa untuk UK. Okey, berkaitan dengan polisi dasar luar, antara saki-baki polisi yang tidak popular ditinggalkan oleh Boris Johnson, iaitu bos beliau sebelum ini, iaitu menghantar asylum seekers ataupun pelarian
yang mendapatkan perlindungan ataupun ingin memasuki UK ke Rwanda. Ini ditentang hebat oleh penggiat human rights dan sebagainya, dan termasuk dari Labour dan juga dari kalangan Parti Konservatif sendiri, bahawa UK ingin mengekalkan cara mengendalikan asylum seekers ataupun refugees ini. Jadi adakah Liz Truss akan meneruskan polisi ini, sedangkan mereka tahu mereka juga yang memasuki UK ini ada hak dengan cara yang lebih teratur dan juga berperi kemanusiaan yang mengikut agenda bangsa-bangsa bersatu. Kalau kita ikut pada reaksi awal penggiat-penggiat dalam Parti Konservatif, seperti Patel misalnya, ada mengatakan, menyarankan kepada Perdana Menteri yang baru ini untuk mengekalkan polisi-polisi berkaitan asylum seeker dari Rwanda misalnya. Namun kita juga tahu ini ada perkiraan politik juga ya, memandangkan Liz Truss ke hadapan pasti mahu tidak mahu terlalu banyak, sudah ada masalah domestik, ekonomi ya, masalah-masalah lain seperti ini. I think it's too early to tell, tapi pada pendapat saya mungkin pada peringkat awalnya masih ada konsisten meneruskan polisi on Rwanda ini seperti sebelumnya, tapi sudah pasti akan ada political consideration dalam bergerak ke hadapan. Dan jika isu ini menjadi masalah kepada beliau nanti, saya tidak khawatir bahawa the stand can be changed on this issue lah. Tetapi perkara pokoknya adalah peranan Britain sebelum ini menerima asylum seeker, menerima immigrants ya. Negara yang cukup terbuka sebelum ini. Jadi walaupun berhadapan dengan pelbagai masalah dan tuntutan domestik, diharapkan sebagai kita international observer mengharapkan bahawa Britain kekal terbuka dan dalam menerima mereka dari negara-negara luar, terutamanya asylum seekers. Siapa yang akan bersama dalam kabinet Liz Truss yang Amir rasa 2-3 orang antara Menteri Kanan ketika Boris Johnson sudah meletakkan jawatan, termasuk kontender beliau Rishi Sunak. Jadi siapa lagi tinggal? Ya, sudah pasti Rishi Sunak sudah menyatakan bahawa dia juga tidak mahu berada di dalam kabinet. Mereka yang akan seperti apa yang kita baca di media-media UK, media-media antarabangsa, portfolio seperti kewangan, portfolio kesihatan akan diisi oleh orang-orang kanan Liz Truss ya. Dan untuk portfolio lain saya rasa akan dibahagi-bahagikan untuk memastikan ada konsolidasi dalam Parti Konservatif itu sendiri. Dan kita harus juga memahami sedikit sebanyak latar belakang sistem Parti Konservatif ini ya. Mereka mengikut generasi MP. MP tahun 2010. Jadi your gang lah, ada beberapa geng-geng yang seperti Liz Truss ni masuk 2010, dibawa oleh David Cameron, sebagai one of the A-listers. Harapan pada waktu itu untuk Konservatif menang pilihan raya dengan besar, tapi tidak berhasil kerana terpaksa berkongsi kuasa dengan Lib Dem pada tahun 2010. Namun beliau berada di dalam kelas tersebut, dan jadi saya rasa ini adalah masanya untuk generasi kelas 2010 ahli parlimen daripada tahun 2010 itu untuk ditampil dan diketengahkan. Pada pandangan Amir yang mengikuti dekat politik UK dan Britain, adakah Liz Truss akan berhadapan dengan cabaran dalam parti beliau sendiri seperti mana yang dihadapi oleh Boris Johnson dan juga Theresa May? Dia kalau kita mengkaji politik sejarah politik Parti Konservatif ini, mereka sering suka berebut kuasa. Ya, bila undi tidak percaya. Undi tidak percaya itu kebiasaan. Tetapi apabila berlaku undi tidak percaya, selalunya dan jika undi itu berjaya, pemimpin baru dipilih, ada masa honeymoon di mana konsolidasi akan berlaku antara pemimpin parti. Jadi saya rasa untuk 1 tahun ke hadapan ni mungkin agak okey. Cool period dululah. Kerana yalah terlalu bergolak the past couple of years, 2 tahun kebelakangan ini. Jadi masa untuk cool down, dan
Parti Konservatif sendiri di UK harus faham, mereka perlu memenuhi aspirasi kemenangan 2019 itu. Kerana apabila dah menang 2019, dia cut short by the pandemic, terus kena menumpukan fokus pada pandemik. Apa yang dijanjikan dalam pilihan raya 2019 itu harus dilunaskan, dan saya rasa setelah pertama Liz Truss akan fokus kepada isu harga barang dan energi. Kemudian adalah bagaimana untuk memastikan bahawa janji-janji Parti Konservatif sebelum pandemik itu dapat dilunaskan. Tetapi seperti yang kita katakan dari awal, cabaran post pandemik itu besar kerana negara berhutang dengan tinggi, mata wang menurun, jatuh. Mata wang mungkin akan even sampai parity dengan US dollar yang tidak pernah berlaku dalam 200 tahun ini. Jadi ini merupakan kebimbangan besar untuk negara berdagang yang besar seperti UK. Jadi tidak mudahlah sebenarnya untuk beliau tidak mudah untuk bergerak ke hadapan. Honeymoonnya, peringkat honeymoonnya pendek, tetapi saya sangat optimistik bahawa beliau akan cuba sedaya upaya kerana satu, pengalaman. Kedua ialah negara Britain telah memilih pemimpin wanita untuk kali ketiga. Ini merupakan satu penghormatan yang besar kerana pada waktu kini berlaku vacuum. Ada vacuum dalam kepimpinan global, kepimpinan wanita di peringkat global setelah Angela Merkel di Germany pencen. Kurangnya suara wanita di meja tertinggi perbincangan di global. Jadi saya rasa Liz Truss boleh memainkan peranan tersebut. Terima kasih Amir Fadlur Rahim, pengarah strategi KRA Group, dan kita akan memantau secara dekat. Pastinya Liz Truss akan ke Scotland bertemu dengan Queen Elizabeth ataupun Ratu Elizabeth untuk mendapatkan titah dan juga watikah untuk menjadi Perdana Menteri UK pada hari ini. Itu saja dalam perbincangan kami pada malam ini dalam agenda awal ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.